Okay. Ini kita belajar berkaitan dengan spesifik latent heat. Apa-apa nanti kita interact dalam chat apa tulis dalam chat. So specific heat capacity, muatan haba tertentu. Okay. Tolong tulis dekat dalam chat je apa formula untuk muatan haba tertentu. Specific heat capacity yang kamu belajar sebelum ni. Tulis dalam chat. Formula specific heat capacity tulis dalam chat. Q over temperature. Q over temperature. Okay, betul. Q over temperature, okay, itu adalah specific heat capacity. Okay. Kalau yang berkaitan dengan yang kamu bagi formula ni, heat capacity Q over temperature. Kalau untuk specific heat capacity, dia ada penambahan apa? Tulis dalam chat. Yang kamu tulis ni, okay, mass, good, betul. So, formula yang keseluruhan, kalau yang involve mass adalah, tulis dalam chat. Q over mass. Kalau yang ada involve mass, Q over mass darab dengan temperature. Okey, betul, Aish Hazmi. Okey. So itu adalah formula untuk specific heat capacity sebelum kita masuk pada specific latent heat hari ni. Okey, apa lagi kita nak recall balik Cikgu tak tunjuk balik slide-slide sebelum ni. Kita recall balik, cikgu cakap je kamu tulis dalam chat Baik, makin kalau specific heat capacity ni dia senang nak panas ke susah nak panas? Tulis dalam chat. Untuk sejuk dan juga panas, dia senang nak panas ataupun senang nak sejuk ke, ataupun susah nak panas ataupun susah nak sejuk? Tulis dalam chat. Makin tinggi spesifik, makin susah. Ya, betul. Lambat untuk panas, lambat untuk sejuk. Okey. Ada kawan-kawan guru nak masuk. Okay, betul lah. Okay, good. Baik, itu adalah specific heat capacity. Baik, cikgu dah tak nak ulang lah. So, kita pergi kepada hari ini, kita akan masuk kepada specific latent heat. Okay. Muatan haba, muatan pendam haba dalam bahasa Melayu. Muatan pendam haba. Okey. Kita pergi kepada untuk specific latent heat ni. Apa beza dia dengan specific heat capacity? Kalau heat capacity, dengar baik Kalau heat capacity, dia adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan temperature, meningkatkan suhu untuk kenaikan 1 degree Celsius. Itu berkaitan dengan specific heat capacity, peningkatan suhu. Baik, kalau specific latent heat, kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, change in phase of metal. Metal ada berapa yang kamu belajar sebelum ni? Jirim. Jirim ada berapa? Tulis dalam chat. Jenis-jenis jirim ada berapa? Metal, takkan tak nak belajar kot. 3, okey kot. Apa dia? Apa yang 3 tu? Tulis dalam chat. Apa yang 3 tu? Tulis dalam chat. Solid, liquid, gas. Okey, good, betul. Okay, tolong ingat baik-baik, kalau untuk specific latent heat, dia berkaitan dengan heat juga, tenaga haba. Tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan state, menukarkan phase ataupun state tersebut, sama ada daripada solid pergi ke liquid, ataupun daripada liquid pergi ke gas, ataupun daripada gas pergi liquid, ataupun daripada liquid pergi ke solid. Maksudnya kalau latent heat, dia menukarkan phase ataupun state. Okay, kalau untuk specific heat capacity, yang sebelum ni kita belajar heat capacity, dia hanya tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan temperature.
Tu meningkatkan temperature kalau heat capacity. Tapi kalau latent heat, tenaga yang diperlukan untuk menukarkan state daripada solid pergi ke liquid, contohnya, daripada liquid pergi ke gas. So itu berkaitan dengan latent heat ni. Latent heat dia tukarkan phase, fasa ataupun tukarkan state, tukarkan keadaan sesuatu metal tersebut. Daripada solid ke liquid dia tukar. Kalau tukar, itu berkaitan dengan latent heat. Okay, boleh? Baik. So formula untuk specific latent heat adalah yang ini. Kalau ada kertas ke ataupun buku ke, tolong salin formula ni. Ini formula yang penting. Okay. L is equal to Q over M. Q ni adalah heat energy, M ini adalah mass. Okay. So tolong tulis dalam chat je. Kalau kamu dah tulis tadi formula untuk heat capacity, apa beza di antara formula heat capacity dengan latent heat? Tolong tulis dalam chat. Kalau heat capacity ada apa? Kalau latent heat, apa yang tak ada dalam heat capacity? Tolong tulis dalam chat. Okay, tak ada temperature. Okay, good. Betul. Tak ada temperature. Okay, bagus. So, macam cikgu cakap tadi, temperature berkaitan dengan specific heat capacity. Kalau latent heat ni berkaitan dengan apa? Cikgu cakap tadi, tulis dalam chat. Kalau latent heat berkaitan dengan apa? State of matter. Okay, good. State of matter tersebut. Penukaran, change of matter. Penukaran fasa ataupun state untuk matter tersebut. Fasa untuk matter tersebut. Sama ada dia jadi solid ke liquid ataupun liquid kepada gas. Okay. So ini formula dia. L is equal to Q over M. Bukan susah pun, senang je. So SI unitnya adalah J kg negative 1. Okay. J ni stand for joule untuk unit bagi heat energy. M ini adalah mass kg. Okay. So J kg negative 1. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Specific latent heat. Specific latent heat ini boleh terbahagi kepada dua jenis. Okay. Specific latent heat of fusion, ada perkataan fusion, dan satu lagi specific latent heat of vaporization. Okay, tolong ingat latent heat boleh terbahagi kepada dua, satu fusion, satu lagi vaporization. Okay. Apa tu fusion? Fusion ini adalah senang. Okay, specific latent heat boleh terbagi kepada dua, fusion, vaporization. Session. Baik, fusion ni apa, vaporization ni apa, ni saja yang susah. Kalau fusion dia berkaitan dengan solid dan juga liquid. Kalau untuk vaporization berkaitan dengan liquid dan juga gas. Okey, so proses yang berlaku tukar daripada solid ke liquid dan juga liquid ke solid, okey, penukaran state of matter daripada solid ke liquid, daripada liquid ke solid, itu semua kita panggil sebagai specific latent heat of fusion. Fusion ni involve kepada solid dan juga liquid sahaja. Apa proses tukar daripada solid ke liquid, tulis dalam chat. Solid ke liquid. Apa prosesnya? Melting. Okay, good. Liquid ke solid. Okay, good. Good, betul. Melting. Liquid ke solid. Tulis dalam chat. Freezing. Okay, good. Okay. So freezing dan juga melting kedua-duanya masuk di dalam fusion. Okay, boleh?
Specific latent heat of fusion. Okay. Kalau vaporization, dia berkaitan dengan liquid dan juga gas. Maksudnya kalau liquid nak tukar jadi gas pun boleh, daripada gas tukar kepada liquid pun boleh juga. So liquid ke gas, apa dia punya proses tu dalam chat? Liquid ke gas? Boiling, okay good. Gas ke liquid? Gas ke liquid? Condensation, okay good. Okay good. Okay, kita patah balik ke atas yang fusion ya. Kita pergi pada fusion ya. Solid nak tukar kepada liquid, haba absorb ataupun dia release. Tulis dalam chat. Solid nak tukar liquid, haba dia absorb ataupun dia release. Heat tu dia absorb ataupun release. Okay good, betul. Haba dia akan absorb untuk putuskan bond bagi molekul-molekul dalam solid tersebut. Okay, daripada liquid nak tukar kepada solid, haba absorb ataupun release? Liquid ke solid? Release. Okay, bagus. Okay, liquid ke gas? Absorb ke release? Liquid ke gas? Absorb. Okay, good. Bagus. Gas ke liquid? Tak payah ajar lah, senang sangat tak faham lah sebenarnya. Okay, good. Bagus. Baik. Kita teruskan lagi. Kita tahu specific latent heat untuk fusion dan juga specific latent heat untuk vaporization. Okay, so ini yang cikgu terang tadi vaporization ejaan jenis. Sorry, salah type tadi. Okay, specific latent heat of fusion dan juga vaporization. So kamu dah tahu dah kedua-duanya. Kita teruskan lagi. Macam cikgu cakap tadi lah, yang cikgu tanya kamu tadi, absorb ataupun release, kamu tengok yang bahagian kanan Based on the kinetic theory of the matter, the higher the average kinetic, the higher the temperature of the object. Latent heat absorbed during melting or boiling. Betul lah kamu cakap tadi. Kalau proses melting ataupun boiling, dia akan absorb heat. So kinetic energy akan makin meningkat lah. Waktu peningkat kalau nak tukarkan state, kinetic energy does not increase. Okay. Sebabkan kinetic energy tidak increase ni disebabkan itu akan berlakunya constant temperature. Constant temperature ni apa? Ya, kita belajar berkaitan dengan bahagian bawah ni. Constant temperature ni. Tolong tulis di dalam chat sekejap. Graph ni kamu pernah belajar ke sebelum ni? Waktu belajar kimia ke apa, betul tak? Tulis dalam chat ada pernah tengok tak graph ni? Penukaran state ni. Ada kan? Betul kan? Pernah belajar kan? Ada dalam kemis. Okay. So senang lah. So dalam kemis yang kamu belajar, dia penukaran state solid ke liquid, liquid ke gas, temperature makin meningkat. Okay. Tapi dalam penukaran state tersebut, daripada solid nak ke liquid, dia akan ada satu fasa, phase di mana temperature tersebut akan constant. Dalam kemis ada belajar kan? Temperature akan constant. Temperature constant inilah kalau dalam fizik dia berkaitan dengan latent heat. Itulah istilah untuk latent heat. Okay. Muatan pendam haba. Okay. Latent heat. Bila temperature tersebut dia constant saja, maksudnya penukaran state akan berlaku daripada satu state solid contohnya ke liquid. Daripada satu state liquid kepada gas. Okay. So constant temperature akan berlaku. Okay. So kalau yang ini tulis dalam chat terus jawab aja terus apa ni cikgu nak tanya ni. Okey, kalau yang dalam graf solid tukar kepada liquid. Apa nama specific latent heat kat sini? Tulis dalam chat. Specific latent heat of apa? Fusion. Okay, good. Betul. Melting. Nama specific latent heat tersebut bukannya proses. Nama specific latent heat tersebut fusion. Okay. Fusion
Baik, daripada liquid ke gas, apa nama specific latent heat? Vaporization. Okey. Di bahagian bawah pula, temperature makin berkurangan, so daripada gas menjadi liquid, liquid menjadi solid. Gas ke liquid, specific latent heat of apa? Tulis dalam chat. Gas ke liquid, vaporization. Okay, good. Gas ke liquid, specific latent heat of vaporization, nama dia. Okay, baik, seterusnya liquid ke solid, apa nama dia? Specific latent heat of fusion. Bagus. Faham dah lah. Senang sangat tak adalah susah pun. Okay, setakat yang kamu belajar sekarang ni, faham ke tak? Tulis dalam chat. Kalau faham tulis dalam chat, kalau tak faham tulis dalam chat. Okay, faham? Tak faham tulis dalam chat. Tak ada Semua faham? Alhamdulillah, faham. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Hari ni kita sentuh tentang latent heat je. Lepas tu dah habis kelas kita untuk hari ni. Kamu boleh tengok dalam jadual ni substance dia wax. So phase dia kat dalam room temperature solid. Specific latent heat dia ada kiraan dekat sini menggunakan formula L is equal to Q over M tadi. Okay. So ada kiraan dia, kamu boleh tengok kat sini. Specific latent heat yang mana yang paling tinggi untuk menukarkan state dia daripada solid nak tukarkan kepada liquid contohnya. Okay. Daripada liquid nak tukarkan kepada gas contohnya. Okay. So dalam table ni boleh bagi tahu cikgu tak kalau nak tukarkan state daripada solid ke liquid dahulu, solid dulu ni yang 4 ni, 1, 2, 3, 4. Yang mana yang memerlukan tenaga yang tinggi ataupun latent heat yang tinggi untuk menukarkan state daripada solid ke liquid? Tolong tulis dalam chat. Substance yang mana? Tukarkan state daripada solid ke liquid, mana tenaga yang paling tinggi yang diperlukan untuk menukarkan state tersebut? Yang antara 4 benda ni je. Wax, lead, copper, ice. Yang mana satu? Yang mempunyai specific latent heat yang tinggi. Baik, kurang tak respon. Copper, adakah copper? Copper? Dia ke copper? Lead? Ice, ya betul. Jawapannya adalah ice. Sebab apa ice? Tengoklah nilai ni specific latent heat of fusion. Yang mana yang paling tinggi? Ice yang paling tinggi. 3.34 darab dengan 10/5 nak dibandingkan dengan nilai atas ni. So nilai ini adalah tinggi, maksudnya nak menukarkan ice kepada air, dia memerlukan heat energy yang tinggi, maksudnya dia akan absorb heat energy yang tinggi untuk memastikan bahawa dia change state daripada solid kepada liquid. Okay. Okay, ni kamu boleh tengok sendiri lah. Tak adalah kamu kena hafal pun yang ni. Ni just information dia bagi kamu So kalau contohnya wax ni kalau kamu tengok dalam table ni, boiling point, specific latent heat tak ada. Maksudnya, apa maksudnya kat situ? Korang tulis dalam chat. Ni, boiling point dengan specific latent heat. Wax ni, kenapa dia tak ada nilai untuk boiling point? Hello? Wax ni, wax tak boleh jadi gas. Okay, good, betul. Wax tidak boleh jadi gas. Dia hanya dalam state untuk liquid sahaja. Okay, sebab itulah dia tidak ada boiling point dia. Dia tidak boleh tukar kepada gas. Okay. So ini adalah information bagi kamu sajalah. Okay. Baik, kita teruskan lagi. Kita punya Zoom ni tinggal 10 minit. Lepas habis nanti tolong masuk balik Okay, ada eksperimen berkaitan dengan specific latent heat. So kita tak dapat buat lah sebab PKP ni. So, tengok saja. Dia tengok keterangan lah. To determine the specific latent heat of fusion of ice. To determine the specific latent heat of vaporization of water. Okay, so dia ada dua eksperimen di sini. Satu fusion of ice, satu lagi vaporization of water.
So kita setkan dua. Satu yang ini berkaitan dengan ice. Yang ini berkaitan dengan vaporization of water. Okay. So apa yang penting ni kat sini, kita nak tahu nilai untuk latent heat. Tolong tulis balik di dalam chat apa formula latent heat yang tadi tunjuk kamu tadi. Formula latent heat L is equal to apa? Q over M. Okay, good. Q over M. Okay. Tengok, okay, betul-betul. Q over M. So tengok dekat bahagian dalam table ni. Ni dalam table ni. Dalam table ni. Mass of water collected in the beaker. Mass of the water collected in the beaker. Okay. Permulaan kita akan ambil bacaan untuk mass yang pertama, control set ni dahulu. Okay. Seterusnya bila kita dah panaskan ni, kamu tengok ada immersion heater dekat, dia rendamkan ke dalam ais ni. Function immersion heater ni adalah untuk memanaskan ais lah. So ais ni akan melt. Bila ais ni akan melt, maksudnya dia berkaitan dengan specific latent heat of apa, tulis dalam chat. Kalau ais ni melting, specific latent heat of apa? Fusion. Okay, good. Betul. Kita nak tahu nilai untuk specific heat, latent heat of fusion. Okay. Bila dia melt, so air akan menipis lah masuk ke dalam beaker ni. So beaker ni akan ditimbang. Bila beaker ni akan ditimbang, air, kita nak tahu mass air di dalam beaker ini sebabkan oleh apa? Kamu dah tulis dah formula untuk apa dia ni, latent heat tadi, Q over M. Maksudnya dia ada kaitan dengan mass. Sebab itulah kita kena timbang mass. Okay. So timbang mass permulaan dan last sekali mass of the water collected in the beaker control set. Okay. Kita akan tolak di antara kedua-duanya, kita akan dapat nilai untuk mass yang sebenar. Okay. Seterusnya, power. Yang heating time. Baik, cikgu dah pernah terang kepada kamu sebelum ni. Formula untuk apa dia ni, latent heat, L is equal to Q over M. Q over M. M tadi kita dah dapat dah mass ni tolak di antara 1 dan juga 2 ni, kita akan dapat nilai untuk mass. Sekarang ni nilai untuk Q. Dia dapat bagi kat sini P power dengan time. So ingatlah specific heat capacity sebelum ni. Apa formula untuk Q? Tulis dalam chat. Q is equal to apa? Ni recall je balik yang kamu pernah belajar sebelum ni. Q is equal to apa? Okay, good Iman. Q is equal to PT. Ya, betul. Daripada formula Q is equal to PT tu kamu akan dapat nilai untuk Q lah. So P ni adalah power. Power yang digunakan di dalam immersion heater ni. Setiap immersion heater ni dia ada nilai power dia. Power supply ni kita akan tahu lah nilai power dia berapa. Didarabkan dengan time. Time taken dia 10 minit. So kita akan ambil dalam second lah. 10 darabkan 60. So masukkan dalam table ni. Darabkan kedua-duanya, kamu akan dapat nilai untuk latent heat. Okay. Kalau yang tak dapat gambaran tu, cikgu tulis boleh. Okay, formulanya tadi L is equal to Q over M. Okay. M ni tadi dalam eksperimen tadi memang dah ada lah. Kilogram lah. Yang beaker tadi, mass untuk water dalam beaker tadi. So settle untuk mass. Sekarang ni Q. Macam mana cara nak dapat Q? Q formula adalah PT. Q is equal to PT. Sebab itulah dalam eksperimen kita takkan dapat Q terus Mana ada electrical appliance yang ada keluarkan nilai untuk heat energy. Tak ada Heat energy tu perlu dikalkulate. Macam mana cara nak calculate? Menggunakan formula PT. P ni apa? P adalah power. Power memang dalam electrical appliance memang ada nilai untuk power. Time taken kita ambil lah. Time taken tadi 10 minit. 10 darab dengan 60 saat. So dia akan jadi 600. Betul lah. 600 second. Okay. So dah dapat power, dah dapat second. So kita calculate di antara kedua-duanya akan dapat Q. Q unit ni apa, tulis dalam chat.
Heat energy unit ni apa? Tulis dalam chat. Joule. Okay, good. So unit ni adalah joule. Okay. So itu adalah formula yang digunakan untuk latent heat dan juga eksperimen yang kamu gunakan. Okay. Kita tinggal lagi 3 minit lebih lagi. Okay. Kamu keluar je nanti kamu masuk balik. Okey, baik. Inilah yang cikgu terangkan tadi. L is equal to PT over M minus M. M ni mass, PT ni adalah Q. Okay. Power darab dengan time. Kita dapat Q. Kita dapatlah latent heat, specific latent heat. Okey, baik. Seterusnya, specific latent heat of vaporization. Yang ini adalah untuk vaporization. So, bila kita panaskan air, dia ada satu proses dia menjadi gas. Apa nama proses tersebut? Tulis dalam chat. Proses daripada liquid menjadi gas. Nama proses dia? Boiling. Okey, betul, boiling. Sama juga menggunakan formula latent heat, L is equal to Q over PT, Q over M. Ini. Terus masuk sini lah. So Q tu kita boleh samakan dengan PT. M tu mass yang pertama tolak dengan mass yang kedua. Mass yang pertama adalah initial reading of the electron balance. So bila kita dah panaskan, supposedly mass tersebut akan makin bertambah atau makin berkurang. Ni mass yang mula-mula kita dah kira mass yang pertama untuk air yang ni. Bila kita panaskan, kita akan dapat mass yang kedua. Dalam masa 5 minit kita panaskan, kita akan dapat mass yang kedua. Mass kedua ni akan makin bertambah atau makin kurang? Tulis dalam chat. Makin berkurang. Okay, good. So yang pertama akan tolak yang kedua. Okay, good, betul. Mass pertama yang akan dapat tolak mass kedua. So mass yang hilang tersebut adalah mass untuk proses bagi latent heat tersebut. Okay. Masuk dalam formula, so kamu akan dapat nilai untuk latent heat. Okay. Okay, tinggal seminit lebih je lagi. Jadi kalau ada terkeluar masuk balik. So, ini information ya. When ice melt, the ice molecule absorb latent heat of fusion causing ice to change from solid to liquid. So, latent heat daripada ice, dia akan absorb heat untuk menjadikan dia melt, lebur menjadi liquid. So, penukaran state of matter tersebut daripada solid ke liquid dia berkaitan dengan latent heat. Okay. Muatan haba pendam. Okay, seterusnya kalau untuk kita boil air, air akan bertukar menjadi gas. So dia berkaitan dengan specific latent heat of vaporization. Okay. Masih lagi absorb ni, absorb heat untuk menjadi gas. Okey, kalau kita tutup bahagian dalam ni, kita akan nampak dia jadi gas, lepas tu dia akan jadi liquid balik. Ni specific heat, specific latent heat of vaporization juga. Cumanya dia proses condensation. Kalau gambarnya, proses condensation. So dia absorb ataupun release heat. Kalau condensation, tulis dalam chat. Ni gambar yang belah kanan tadi. Absorb ataupun release heat. Tulis dalam chat. Dia akan release heat. Okay, good. Senang kan?